Okey, uh, selamat sejahtera semua. Selamat datang ke Twitter Space atau X Space Julang hari ini. Space pertama dari Julang Podcast. Terima kasih kerana meluangkan masa, especially sebab hari ini kebetulan pula kita clash dengan game JDT tengah half time lagi ni. Skor 1-0, Arif Aiman skor pada minit ke-8. Hari ini kita akan membincangkan isu panas dalam dunia bola sepak Malaysia. Bersama kita hari ini dua orang yang sangat berpengalaman dalam bidang sukan. Pertama, kita ada seorang wartawan sukan tempatan yang terkemuka selaku editor di 2213, pengasas Professional Storytellers dan naib Presiden Kelab Wartawan Nasional Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, Encik Harish Diol. Thank you for the introduction, tapi tak perlulah kata terkemuka. Rizal yang lagi Harish dah terkemuka. makan? dah makan dah. Thanks. Ada apa-apa aktiviti yang menarik Harish mengambil bahagian hujung minggu lepas? Hujung minggu lepas, banyak actually, berlari, bersenam dan sebagainya, tapi tak apa. Kita, apa orang kata, kita concentrate dekat kita punya topik pada hari ini. Actually nak dengar suara Rizal. Dan kedua, seorang pemerhati dan penyokong tegar sukan di Malaysia telah meraih pelbagai pencapaian yang hebat, termasuk menjadi juri Ballon d'Or selama 11 tahun dari 2010 hingga 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, kami mengucapkan selamat kembali ke Twitter Jaya, Pak Ngah kami, Encik Rizal Hashim. Terima kasih Tuan Moderator Azlan. Lama tak jumpa kat Twitter. Orang semua nak tahu ke mana Rizal hilang dan apakah ada maksud tersirat Rizal memilih sekarang untuk kembali ke Twitter? Dah pasal sekarang tengah kecoh macam-macam isu kan. Jadi selepas mengambil kira pelbagai aspek, kita pun ambil pinjam phone orang rumah untuk install apps ni balik dan nak IT balik lah. Terima kasih for the paid review Alan. No problem, no problem. Baiklah, sebelum kita mula saya ingin memaklumkan bahawa sesi Spaces ni akan berlangsung lebih kurang sejam. Saya akan mengumpul soalan-soalan anda sepanjang perbincangan berlangsung. Soalan-soalan terpilih akan diketengahkan sepanjang sejam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk bertanya soalan di comment section atau boleh angkat tangan. Dan kami akan menjemput anda masuk untuk kemukakan soalan atau pendapat anda. Baiklah, mari kita memulakan perbincangan. Harish, soalan pertama. Siapa tu Pak Eric Thohir dan apakah peranan dia dalam bola sepak Indonesia? Actually, Eric Thohir ni merupakan seorang yang agak terkenal di Indonesia dalam pelbagai aspek. Yang pertama sekali, beliau kini merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara, berumur 54 tahun. So I would consider that as agak muda. Usahawan yang berjaya, merupakan pemilik Mahaka Group. Tetapi beliau berkecimpung dalam sukan sejak daripada dulu lagi. Basketball, dalam bola keranjang, dalam bola sepak, dan juga merupakan bekas Presiden Komite Olimpiad Indonesia, iaitu the Indonesian Olympic Committee lah. Jadi he's quite apa orang kata, memang figura lah dalam both perniagaan maupun dalam sukan. Tapi for me, apa yang menarik ialah saya pernah berjumpa dengan Eric Thohir semasa itu di Stadium Maba Sukan C 2001. Pada ketika itu Eric Thohir merupakan team manager untuk pasukan bola keranjang lelaki Indonesia, dan beliau duduk bersebelahan saya, bertanyakan khabar dan sebagainya, bertanyakan tentang situasi basketball bola keranjang Malaysia. Very grounded, very brief. Tak berapa banyak, tak panjang perbualan kami, tapi it was brief. It was very I will never forget that moment lah. And today beliau merupakan
a big man, not only di Indonesia tapi di banyak tempat di dunia. Pak Rizal, what are your thoughts? Ada gambar you dengan Erick Thohir tu? Malang sekali pada 2001 milenial tak bayar saya cukup, masa tu masih stringer mah. So I had to rely on the payphone, dan masa tu mana ada zaman apa orang kata camera phone tau. Masa tu kena develop photos. You remember that zaman tak, Rizal? Memang ingat. Masih pakai ni filem negatif Yeah. Pakai negatif lagi lah. Belum digital kamera lagi. Tak, Rizal, saya masih ingat lagi masa tu Rizal pun bersama saya di Millennial. Dan masih ingat lagi tak, we had to telefon balik ke office untuk bagi tahu mereka update. Tapi yorang masa tu ada mobile phone, kalau tak silap I pula kena rely on telefon yang payphone dekat luar Mabah Stadium. Betul. Zaman tu lah okey. Erick Thohir ni untunglah you dapat jumpa dia, walaupun masa tu dia belum terkenal. Kalau tahun tu maksud umur dia baru 31 lah. Maknanya dia mungkin baru balik dah lepas buat masters. Dia yang menariknya, Erick Thohir ni adalah seorang pakar jurusan communication. Kalau kita lihat latar belakang dia, dia pernah ada stake dalam akhbar Publika, kemudian dalam television. Sebelum dia expand dia punya business horizons dia, dan kita lihat juga nama dia melonjak selepas menjadi pemilik Inter Milan, Jadi itu sebenarnya yang menaikkan profil dia. Jadi apabila dia dalam bola sepak, ya betul, dalam bola sepak lah. Sebelum tu dia dah jadi pemilik kat mana? Dekat US dekat DC United Jadi apabila dia Inter Milan, satu pasukan yang berprofil tinggi, dan selepas itu dengan macam apa yang Hari sebut tadi, pengalaman dia di Komite Olimpiad. Maknanya kalau macam di sini Olympic Council of Malaysia, MOM. Jadi dia memang kemudian pula tu nak jadi IOC member. IOC member ni adalah jawatan yang paling tinggi lah untuk seseorang tokoh sukan negara itu. Kemudian apabila memimpin PSSI pula, Persatuan Sepak Bola Indonesia, seluruh Indonesia, kebetulan pula tim Indonesia ni layak ke Piala Asia dalam 4 age group. Under 17 under 17, under 23, senior team, dan ini menampakkan walaupun dia baru jadi presiden, sudah ada perubahan. Jadi itu sebenarnya yang lagi kalau kita lihat dalam perbincangan online, banyak yang memberi pendapat bahawa marilah kita jadikan Erick Thohir ini sebagai figura yang boleh kita ikuti. Jadi kalau kita lihat banyak perbincangan-perbincangan yang menaikkan profil Erick Thohir ini, kebetulan pula dia jadi menteri, nampak memang seorang tokoh yang berpengaruh yang boleh effect changes. Bukan saja untuk bola sepak Indonesia, bahkan sukan di Indonesia secara keseluruhan. Baik. Rizal, bagaimana pula dengan langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia? Okey. Satu, kita lihat dia meneruskan projek naturalisasi PSSI yang dilaksanakan oleh predecessors dia. Kemudian dia juga walaupun mahu menaikkan profil Liga Indonesia yang dianggap sebagai liga yang berada di tangga ke-6 di Asia Tenggara, beliau tetap meletakkan pasukan timnas Indonesia ini sebagai objektif utama beliau. Okey, walaupun sebagai pemilik Inter Milan, beliau menganggap timnas Indonesia ni adalah projek utama. Jadi bagaimana untuk menaikkan standard tim Indonesia ni? Bila beliau menekankan pasal kalau kita lihat, mungkin di Malaysia ini ada yang beranggapan bahawa liga itu disebabkan nilai komersialnya harus menjadi tumpuan, tetapi di Indonesia pasukan
kebangsaan mereka adalah keutamaan. Jadi banyak dasar-dasar ni, Pak. Dan kemudian kalau kita lihat juga bagaimana saya rasa satu perkara yang cukup besar yang dilakukan oleh Pak Erick ini, pengadil. Bagaimana dia menjaga kebajikan pengadil. Dia memastikan pengadil di Indonesia, di Liga Indonesia ini dijaga dari sudut kebajikan, ada health insurance, dan kemudian yang memegang jawatan untuk menguruskan pengadil di Indonesia ini adalah seorang pengadil Jepun. Jadi bagaimana beliau mahu menyuntik elemen ataupun budaya yang profesional di PSSI. Itu sebenarnya kalau kita lihat disebabkan pengalaman menerajui banyak pasukan-pasukan yang dia miliki. Jadi pendekatannya cukup berbeza. Sebagai seorang yang tokoh yang ada pengalaman dari sudut komunikasi, dari sudut bisnes, profesionalism dia lain. Level dia lain. Baik, Haris ada apa-apa mahu komen tentang langkah-langkah yang diambil atau kejayaan timnas di bawah Erick Thohir? Tak, yang pertama sekali I have to echo apa Rizal kata tadi bahawa beliau berada di tahap yang lain, ya. Kerana sebagai contoh, beliau bukan sahaja seorang menteri tapi seorang usahawan yang berjaya, dan dalam bidang komunikasi pula tu. Dan sukan pula bukan calang-calang pasukan yang dia pegang tau. I mean, kalau kita lihat bekas pemilik Inter Milan, bekas pemilik majority, if I'm not mistaken, Major League Soccer, DC United. Lepas tu dalam bola keranjang pula, beliau pernah menyertai konsortium. Was it with Will Smith and his wife? Yang diorang pegang, Philadelphia 76ers. And That's a big team, you know. Yeah. So and beliau juga merupakan bekas ahli lembaga FIBA, the International Basketball Federation. Jadi okay, that is the sporting side, ya. Tapi sebagai seorang menteri dasar, so beliau melihat banyak pada dasar, dan menteri itu bukan calang-calang kementerian pula. Ini menteri badan usaha milik negara. So it's a lot to do with businesses dan sebagainya. So that is a valuable asset. Dan memandangkan beliau pernah ataupun beliau merupakan seorang pemilik Mahaka Group, a very big organisation di Indonesia. Pengalaman di situ juga memainkan peranan. Dan berbalik kepada persoalan tadi, apa yang beliau telah buat, saya tertarik dengan satu artikel FIFA di mana ianya bertajuk, Indonesia football is making good progress, dan intipati artikel tersebut merupakan akar umbi di mana tim Indonesia mempunyai pelbagai program akar umbi untuk menarik minat bukan sahaja pemain untuk mencari bakat baru, tetapi menarik minat orang ramai terhadap sukan bola sepak. Dan sebelum I'm just going to keep this short, tapi ada satu quote yang saya ingin baca di sini, ya, daripada artikel tersebut yang berbunyi, in the short term, our goal is to be ranked top 100 in the world. If we continue to build our national teams, starting from the youth, our long-term target is for Indonesia to qualify for the FIFA World Cup, not as a host, but as a participant. Ungkapan Erick Thohir. Jadi kejayaannya bukan sahaja tertumpu kepada timnas, ya, dia juga melihat kebajikan pengadil, akar umbi. It all adds up, it all plays a part in this ecosystem. On this topic of ecosystem, satu isu yang baru saja diketengahkan oleh seorang sports agent, ya, dari Korea, Leo Jeong, dari JMH Sports Agency. Beliau mendakwa bahawa pemain Korea di Kelantan Darul Naim terperangkap sebagai pendatang tidak sah, illegal immigrants, ya, kerana tidak mendapat visa selama 6 bulan, dan melabelkan MFL sebagai the worst league ever. Dakwaan yang berat, ya. Soalan untuk Rizal, adakah seorang figurehead seperti Erick Thohir akan menangani masalah seperti ini? Mestilah. Mesti. Pertama pasal dia bila you belajar communication, mesti you tahu perception kan. Nak manage perception. Kedua, mesti ada reaction lah.
kalau you nak proaktif satu, tapi you perlukan ada immediate reaction to this accusation ataupun allegation. Jadi bermakna MFL kena terus buat siasatan lah. Kena ada internal mechanism macam mana nak settle benda-benda ni. Kerana kelab-kelab ni di bawah naungan MFL. Jadi apa saja tuduhan yang dilemparkan dan apa saja sama ada ia benar atau tidak harus disiasat supaya peminat tidak membuat spekulasi yang liar. Jadi ini perkara yang harus address dengan pantas dan segera. Dan bagi saya kalau Indonesia negara yang lebih besar, ya, dan dengan peminat yang cukup fanatik dan mereka juga aktif online, social media. Jadi bagi saya Pak Erick sudah tentu tidak akan membiarkan benda ini berpanjangan. Harish on mute. Sorry. No, I'm here. Tak, no, saya begitu tertarik dengan yang pertama sekali ialah this whole visa fiasco. Episod visa ni, menampilkan betapa, unprofessional. Kalau benda ni berlaku di dalam, I think saya merasakan bahawa kita mempunyai double standards apabila dalam bola sepak. Kalau ini berlaku di dalam mana-mana syarikat swasta, majikan akan dikenakan dengan hukuman yang berat. Tapi di sini kita lihat bagaikan ianya perkara kecil, tak apa, kita akan usahakan. I've always heard of that all the time. Dan yang kedua, seperti apa Rizal kata tadi, the communications plan dari apabila terdapat lemparan menyatakan bahawa our officials, in a nutshell, officials daripada pegawai FAM tidak begitu berkesan. Sebagai contoh, apa sebenarnya maksud itu? Dan sebagai badan induk, tidakkah anda merasakan bahawa ini merupakan satu tuduhan yang agak berat, di mana anda just gonna keep quiet, anda tidak akan menyatakan apa-apa, okay, kami menerima komen tersebut, atau there's nothing, zero, radio silence. Lepas tu sama dengan apa yang tuduhan yang dilemparkan oleh ejen daripada Korea Selatan yang menyatakan bahawa pemain-pemain tiada visa, this is the worst league in the world. Once again, kita tidak melihat sebarang effort, sebarang inisiatif untuk keluar di sana untuk memberitahu bahawa okey, tak, kami akan siasat kenapa ini berlaku dan sebagainya. Sama juga dengan isu gaji. Setiap musim kita dengar benda yang sama. Orang lain di merata dunia progress, tetapi kita asyik dibuai dengan nyanyian tiada isu gaji dan sebagainya. It's a bit nauseating, to be honest. Dan apa yang lebih menghairankan, membimbangkan dan juga menyedihkan ialah apabila pemegang taruh utama in not so many words duduk diam, buat tak tahu, and harap orang akan lupa. It's like dia sudah menjadi kebiasaan, dan itu yang sangat membimbangkan secara optics wise. Yeah. Yeah. Ni kembali kepada pengalaman Erick Thohir dalam bidang komunikasi, ya. Dia maybe disebabkan dia punya experience, dia lebih tahu the importance, and as you said earlier, lain ya standard ya, because of the corporate experience, the professional experience yang Erick Thohir bawa kepada industri bola sepak di Indonesia. Jadi just one more thing I wanted to ask about Erick Thohir punya langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir, dan juga langkah-langkah yang Rizal dan Harish maybe propose malam ni. Adakah langkah-langkah ini novel atau satu idea yang baru, atau mengapa pada pendapat anda perkara ini belum lagi berlaku di Malaysia? Maybe Rizal boleh ambil soalan ni? Dia sebenarnya dalam mana-mana sukan, pertama sekali selain daripada kepakaran, dia kena diiringi dengan keikhlasan. Bila ikhlas, dan kita boleh buat benda yang betul-betul diperlukan. Benda macam pembangunan pengadil, FAM dengan MFL dah lama bincang dah. Sepatutnya ada badan profesional kan? Apa dia panggil? Yep. Kalau macam di England kan ada.
Dah 3 tahun, 4 tahun dulu dah umumkan sepatutnya ada buat badan pengadil yang dilihat bebas. Okey. Jadi Hmm. itu saya rasa general sentiment semua orang bersetuju bahawa itu adalah benda yang penting. Pengadil yang dilihat objektif, cekap dan tidak memihak. Okey. Perlu diuruskan secara profesional. Pengadil profesional dah lama diwar-warkan di Malaysia. Tapi saya tak Hmm. tahu kenapa yang berlaku, kenapa ia tidak lagi tidak dijadikan satu realiti, apakah kekangan yang ada. Okey. Jadi berbalik kepada keikhlasan uh, mana-mana presiden ataupun pemimpin ataupun AJK atau Exco sudah tentu ada perancangan tersendiri. Macam FAM kan ada F30 menyentuh pelbagai aspek pembangunan, termasuk pembangunan pasukan negara, pembangunan pelbagai Hmm. sukan-sukan lain termasuk futsal, pembangunan remaja, akar umbi. Jadi cuma dari segi masalah ni dari segi penyampaian delivery system itu, kerana ia membabitkan banyak stakeholders tetapi direction itu Hmm. mesti ditentukan oleh pucuk pimpinan badan induk. Jadi macam kita lihatlah kenapa figura seperti Pak Erick itu, kerana dia sudah setkan satu direction yang jelas. Jadi pemegang taruh yang lain tu faham, mereka ikut, mereka must be on the same page baru kita boleh bergerak seiring, faham dengan falsafah yang ada dan boleh majulah. Kita tidak boleh terlalu dilihat bermain politik atau menjaga kepentingan peribadi. Jadi sebab itu saya selalu cakap, masalah sukan di Malaysia ini adalah masalah insaniah. Masalah kita manusiawi ni. Kerana kalau kita ada polisi yang terbaik atas kertas, kalau tidak dapat dilaksanakan oleh insan-insan ini secara insaniah dan ikhlas, Hmm. memang sukarlah kita nak benar-benar turn professional. Hmm. Of course. Harish? Saya tertarik dengan perkataan pelaksanaan yang diguna pakai oleh Execution. Rizal, ya, execution, kerana petang tadi 2213 melaporkan bahawa dia just nak menyimpang sikit tapi it's berbalik kepada execution lah. Um, kita melaporkan bahawa Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan juga bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq berjumpa dengan beberapa pegawai Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, di mana mereka berbincang mengenai hala tuju sukan dan untuk membudayakan sukan di kalangan anak-anak muda kita. Dan pendapat Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang kita highlight dalam kita punya artikel petang tadi ialah beliau menyatakan bahawa kita mempunyai pelbagai polisi yang baik, tetapi pelaksanaan dia hambar. And sebab tu saya tertarik apabila Rizal menyatakan, you can have the best policies in the world, tapi kalau tak ada execution dan there is no focus, I think that's another word, Rizal. Focus tu tak ada. Kerana tiba-tiba nak buat ni, tiba-tiba nak buat tu. So we need to focus dan streamline apa sebenarnya kita nak achieve. Dan kadang-kadang kita terlalu memikirkan tentang apa yang berlaku di atas, di elite dan sebagainya, tetapi kita tidak mempunyai sebarang perbualan mengenai akar umbi. Dan sebab tu saya tertarik dengan apa FIFA melaporkan pada April yang lalu berkenaan dengan pasukan Indonesia, kerana mereka fokus kepada akar umbi. Saya ingat itu merupakan perbualan yang sangat penting. Tak guna ada figura-figura ternama dekat atas kalau the base tak ada. Dia sama dengan seperti orang kata tentang jurulatih negara. You can bring the best names in the world, tapi kalau you don't have the players or don't have the quality, dia tak guna. Satu lagi yang menarik juga Harish, apabila kalau dulu sebelum ini kan PSSI ni dikendalikan oleh tokoh-tokoh dari kalangan unit beruniform tentera, kalau macam polis. Jadi sekarang ini bila ada tokoh korporat nampak bagaimana elemen professionalism itu cukup diutamakan
Sebab itu kita sebenarnya saya rasa ramai peminat-peminat bola sepak Malaysia ni rasa agak cemburu dengan apa yang sedang dilalui oleh Indonesia. Pada satu ketika, yalah bola sepak ni kita faham ada kitarannya kan. Jadi pada satu ketika kita ya bayangkanlah 2010 kita tewas perlawanan pembukaan 5-1 dalam Piala AFF tu. Kemudian tapi akhirnya kita muncul sebagai juara, kita menewaskan Indonesia di pentas final. Okey. Mereka waktu itu sudah pun ada pemain naturalisasi. Ingat tak Christian Gonzalez dari Brazil dan juga beberapa pemain lain. Dalam tempoh itu kemudian mereka mengalami zaman yang malap merosot ya. Kalau 90-an dulu mereka sebenarnya sentiasa menewaskan pasukan kita. Tapi kemudian pada satu peringkat kita berjaya mengatasi mereka. Sekarang ini seolah-olah kitaran kejayaan itu mereka dah kembali naik ke atas. Ya, pasal hidup ni kan ibarat roda. Jadi mereka sekarang pusingan mereka dah berada di atas. Dan kita mungkin berada dah turun pula. Okey. Jadi kitaran ini disebabkan oleh pimpinan dengan suntikan kepimpinan pimpinan sentuhan korporat, kita nampak dengan jelas bagaimana PSSI ini berkembang. Jadi saya percaya peminat bola sepak tempatan cemburu dengan kejayaan Indonesia, bahkan mereka sudah melihat Indonesia sebagai, walaupun mungkin Shin Tae-yong akan menampilkan pasukan bawah 23 mereka, mungkin ada potensi untuk mereka muncul juara. Walaupun Piala AFF ni dianggap luar kalendar FIFA. Wah, Johor dah JDT dah leading 2-0 ni. Banyak pada JDT. JDT is leading 2-0 Rizal. 2-0, yes. Okay. Itu pandangan saya lah. Harish? Hello, Rizal? No, I mean, you summed it up. Harish? Yeah. Sorry, we got distracted a bit pasal first 2-0 lepas tu Rizal tengah cakap tadi. No, but yeah, Rizal summed it up pretty well. Tetapi it goes back. Let's go back to the question. Bola sepak Malaysia perlukah figura seperti Pak Erick? We've got listeners here, and I would love to hear what some of them have got to say. And perlukan figura seperti Pak Erick itu satu, tapi siapa figura tersebut? Do we even have that figure to begin with? Rizal, okay, I'm going to start the ball rolling, Rizal. I remember, I think Falik Firdaus was the one who actually mentioned Khairi Jamaluddin, the former bekas Menteri Belia dan Sukan. I must add, sebelum TMJ sebut mengenai Erick Thohir ni, fans kita pun dah cakap Erick Thohir dah sebulan lepas, 2 bulan lepas, diorang dah mula excited dengan Erick Thohir ni. Ya, tapi apabila TMJ menyebut ni lagi peak people punya interest lah. Dan kalau kita lihat YB KJ ni sebelum semua boleh dengar ke? Kalau boleh dengar, can I get an emoji or something? Boleh dengar. Okey, saya cakap KJ memulakan kerjayanya dalam bola sepak ni sebagai referee Semen FM. Harish? Kemudian UP My Team tu My Team ambil alih untuk My Team bersaing dalam liga. Sebelum tu kalau kita lihat bagaimana pasukan My Team ni dilihat sebagai satu profil lah untuk KJ masuk dalam bola sepak, dalam psyche bola sepak kita. Dan saya lihat ada point Falik untuk mengatakan KJ sebagai calon. Tapi bagi saya kalau untuk fit the profile fit the profile macam Pak Erick ni, saya lihat dulu saya pernah tulis artikel mengenai sebelum TMJ jadi Presiden FAM, calon-calonnya adalah Tun Daim, TMJ dan juga Tan Sri Tony Fernandez sebagai tokoh korporat. Okay. Kalau kita lihat siapakah tokoh perniagaan yang pernah menjadi pemilik kelab asing di luar negara. Kita lihat Tan Sri Vincent, orang Batu Pahat, orang Johor tu. Itu pun fit the profile. Cuma untuk ikut jejak
Pak Erick ini untuk menguruskan atau mengendalikan FAM mungkin ramai yang tak mahu. Kerana mereka lihat bola sepak negara ni cukup bukan mudah, tidak semudah ABC untuk diuruskan. Ya. Dan terlalu banyak kekangan, terlalu banyak polemik yang ada. Sebab itu nak jadi, kalau ni seorang tokoh korporat, dia akan struggle kerana dia akan terpaksa bermain politik dalam FAM ni. Kecuali kalau kalau tokoh korporat itu diberi sokongan, diberi kekuatan, memang ada dia sendiri boleh decide things tanpa ada gangguan, tanpa ada interference, tanpa ada campur tangan, barulah boleh berjaya. Pasal Erick Thohir tidak ada kekangan sedemikian. Dia tidak berdepan dengan internal issues. Ya. Jadi kalau di Malaysia ini ada banyak stakeholder yang kena jaga. Jadi itu perbezaannya. Jadi bagi saya yang lebih fit the profile adalah tokoh-tokoh yang paling fit the profile sebenarnya ada Tan Sri Vincent Tan. Cuma Tan Sri Vincent Tan ini apakah willing atau tidak, kerana seperti apa yang TMJ sebut, nak lantik atau nak pilih Presiden FAM ni datangnya daripada ahli gabungan. 20 ahli gabungan yang akan mengundi siapa Presiden FAM. Tetapi lain pula dengan MFL, Presiden dan juga CEO-nya dilantik. Jadi itu beberapa pertimbangan yang harus kita ambil kira lah. Tapi bagi saya, kalau nak sebut figura-figura seperti Pak Erick ini, kita bolehlah include KJ. Cuma KJ adalah seorang politician dan juga bekas menteri. Juga mungkin pernah jadi wartawan lah. Pernah jadi wartawan dunia dan juga cetak. Okey, Haris. Rizal, I tertarik dengan pilihan you, tapi saya mempunyai pilihan yang agak berbeza, yang saya merasakan bahawa will fit Pak Erick punya karakter. Tetapi mungkin slightly different because maybe tak berapa banyak dalam sukan lah. Tapi my pick would actually be Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Okay, justifikasi ya. Yang pertama, beliau merupakan self-made man. Okay, business acumen very good. Juga terlibat dalam komunikasi. Sekarang ni sebagai seorang menteri, so beliau tahu tentang dasar dan sebagainya. Cuma interest dia very grounded. I kena tekankan benda ni ya. Sangat-sangat grounded, sama macam Erick Thohir, tak ada flashy stuff on Instagram dan sebagainya. Very people centric. Johari Abdul Ghani also same thing. Namun tak tahulah whether dia berminat tak untuk mengambil alih atau menggalas cabaran sebegini. Cuma Datuk Jo ni dia tidak pernah menunjukkan pembabitan dalam sukan. I know. Actually, he did a long time ago. Masih ingat tak zaman KLFA? Siapa yang bawa KFC ke Stadium KL? Masa tu QSR QSR brand Yes, and he was part of it. Remember? Part of yes. Dia major shareholder. So dia yang bawa KFC ke Stadium Kuala Lumpur. Tapi sebagai businessman, satu business decision, okay. Tapi kita lihat macam kalau kita nak tengok susu galur kejaya Pak Erick ni, dia daripada seorang pemilik ni, kemudian dia dah awal-awal lagi dah ada beli shares dekat overseas. Okey, sebab itu tapi saya faham, saya mungkin saya setuju Datuk Jo memiliki profil yang sesuai. Cuma selama ini tidak ada track record dalam sukan. Okay, maaf Rizal, tapi if I'm just going to throw another name, I nak tengok apa reaksi Rizal. What about Tan Sri Nurza? Tan Sri Nurza mungkin boleh disebabkan kedudukannya sebagai Presiden Cita Global dan juga Presiden Majlis Olimpik Malaysia. Cuma Tan Sri sebagai bekas bendahari FAM, faham juga dengan politik yang ada di FAM. Tapi sanggup atau tidak Tan Sri Nurza nak berkecimpung dalam bola sepak ni. Pasal bola sepak ni berbanding dengan badminton lain. Saya percaya kalau Tan Sri Nurza dengan track record sebagai Presiden BAM berjaya menarik banyak penaja,
untuk kejayaan badminton, walaupun ramai yang melihat keputusannya tak memihak, tapi kena ingat di bawah pimpinan Tan Sri Noza, badminton menyumbang kejuaraan dunia buat kali pertama pada 2022 menerusi Erin Chia dan So Woo-yik. Jadi sama ada beliau berminat atau tidak lah. Cuma Tan Sri Noza tidak pernah ada track record seperti Tan Sri Vincent lah. Tan Sri Vincent pernah ada interest, masih lagi ada interest bola sepak Eropah, ya. Dan saya tidak, kalau dulu saya pernah tulis beberapa tahun yang lalu ketika Tun Daim pernah menyatakan minat untuk membeli kelab di Perancis, tapi kemudian tak jadi, ya. Tan Sri Tony Fernandez dulu ada stake di Queen's Park Rangers. Kita tahu pengalaman beliau menguruskan AirAsia semua. Cuma itulah, berani atau tidak dan possible atau tidak berdasarkan realiti semasa. Wait, Rizal, there was another gentleman, Dato', the one who you recently met, both of them, the husband and wife. Kita kenal diorang pun kenal kita. Sorry? Datuk Chan Tian Gi. Correct. Is he still where is he? Sorry. Where is he right now? I mean, dia dulu terlibat dalam bola sepak, right? Dulu kan One MCC, Correct. juga di Cardiff, partner Correct. kepada Vincent Tan. Correct. Cuma saya rasa Datuk Chan ni dah quit the scene altogether. Jadi pasal beliau pun lama mengendalikan YMCC grassroots lah kan. Dan sebenarnya beliau partner kepada Tan Sri Vincent Tan dulu. Okay, actually saya ada soalan. Actually not to Rizal, but to our host. Boleh tak kita open this up to the other, Boleh? our beloved listeners? Boleh, of course. So kalau kita look, punya listeners nak tanya soalan, just pergi kat emoji and angkat tangan and I will invite you up for... Actually bukan setakat tanya soalan. I would love to hear from them because ini merupakan platform di mana kita juga belajar. It shouldn't be one way traffic lah. Yep, of course. So yeah, kalau siapa ada sebarang, kalau siapa di sini ingin jadi figura seperti Pak Eric pun boleh juga. Yeah. Okay. Belum ada respons lagi dari listeners kita. Tapi tak apa, I'm seeing quite an interesting mix of listeners malam ni. Yeah, very very interesting mix. Tapi berbalik kepada the whole question about do we need this figura? I think is bukan hanya bola sepak sahaja, tetapi the whole sporting ecosystem. Masalah dia sekarang ialah our system, di mana kita boleh bercakap, kita boleh sembang, we can talk until the cows the saying goes, but at the end of the day the system is such di mana negeri yang pilih and they will pilih their own whoever they want to pilih, so it's more of a I scratch your back, you scratch my back kind of system. Don't you agree, Rizal? There's no independent system. It's all about helping each other out for world domination, so to speak. Baik, kami ada satu soalan dari Encik Amin Fuad. Hello Encik Amin. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Rizal ada throw some names tadi, Tan Sri, Datuk Vincent Tan. Dia apa yang saya dengar briefly lah tadi from Harish, from Abang Rizal. I know kita pun pernah discuss benda ni. Tapi I would think that Tan Sri Vincent Tan himself, kalau diberi peluang yang terbuka, he might be interested. Cumanya macam Abang Rizal cakap tadi, macam mana kebebasan tu boleh diberikan kepada Tan Sri untuk run the show. I think that is the benda yang paling key lah. I think
kalau terdapat terlalu banyak stakeholder, terlampau banyak gangguan, even Tan Sri pun akan fikir 2-3 kali lah untuk beliau melibatkan diri dalam bola sepak Malaysia. Bukan tak ada sebelum ni pun, just to share, ada juga beberapa kali dia menanyakan tentang macam mana bola sepak Malaysia ni. Tapi yalah, dia datang dengan baggage, kadang-kadang bukan baggage kewangan tapi baggage yang yalah, dia pun seorang businessman di Malaysia, banyak benda yang dia kena consider. So itu pandangan saya lah. Yeah, anything to add, Rizal? Comment? Amin is your job to discuss dengan Tan Sri lah. Maknanya disebabkan Yeah. senario yang ada sekarang ini kan sanggup atau tidak, kerana kalau bola sepak menuntut reformasi dan transformasi, ini adalah masa yang terbaik. Saya rasa kita tak boleh jadi penonton saja melihat bagaimana negara jiran kita, dengan kalau di Thailand Madam Pang, dengan ni Erick Thohir. Jadi dengan sekarang semua pemimpin sukan, tak kira sukan apa, kena faham netizen ni bijak-bijak belaka. Mereka boleh banyak, bukan saja boleh korek-korek rahsia, tapi memahami keadaan dunia semasa, termasuk perkembangan sukan-sukan apatah lagi di negara jiran. Jadi melihat keadaan ini, netizen sudah tentu mahu perubahan, ya. Perubahan itu, tapi perubahan itu dalam ruang lingkup yang sekarang ini boleh berlaku atau tidak, kerana yang memilih presiden tu adalah dalam kalangan 20 orang saja yang mewakili 20 ahli gabungan FM. Jadi itulah sebenarnya. Dan kalau katakan ada faktor-faktor politik, ada faktor-faktor lain, jadi susah sebenarnya kita nak pastikan pemilihan itu dilakukan dengan telus, bersih, jujur dan terbuka. Ya, baik. Sorry, Haris, saya tertarik sekali lagi. Saya tertarik dengan perkataan revolusi yang diguna pakai tadi. Kerana kalau kita tengok rata-rata tajuk berita, Tim Cahill bakal sertai revolusi Harimau Melaya. Persoalan, Tim Cahill, legenda Australia, bakal bantu revolusikan Harimau Melaya. This is another tajuk pula. So yeah, I mean, seperti Riza kata tadi, bukannya I mean, we are seeing these postings about Tim Cahill, coming into the picture melalui social media dan sebagainya. So it's interesting how the landscape has changed, di mana anda semua juga merupakan pemegang taruh yang penting, di mana anda juga tahu now what's going on behind the scenes as well. Yang tu yang pertama. And I think the other question would be, is this legenda Australia the right person, ataupun is he going to go back disappointed, frustrated dengan sistem kita? Kerana sistem kita memang jauh berbeza kalau kita bandingkan dengan sistem Australia. Saya masih ingat lagi apabila saya diundang oleh the Australian High Commissioner, ya, di Malaysia, pergi ke Australia, di mana di situ saya pergi ke Sydney, Canberra dan juga Melbourne untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang ekosistem sukan mereka. And they are a real sporting nation. Diorang habis kerja pukul 5, pukul 5:10 mereka dah dekat luar berjogging ke, bermain bola ke, or something of that sort. So it's already di dalam sistem mereka. Dan apabila mereka berlatih, dia tak ada 9 to 11 dan selepas 11 semua balik, tak ada. They on their own initiative, ada drill dan sebagainya. So it's a really different mindset altogether. Jadi Rizal, what do you think about Tim Cahill? His name has been kita 5 jam, 5.5 jam, lepas tu Tim Cahill, dengar kata Tim Cahill jadi CEO kepada pasukan kebangsaan. Jadi so kalau dia jadi CEO kepada pasukan kebangsaan, lepas tu adakah 15 juta yang dibentangkan di bajet 2025 tu sebagai duit modal untuk CEO dan his whole team? Sebab itu dalam pembentangan bajet tu PMX kata duit tu 15 juta untuk cari coach.
Jadi bermakna saya percaya 15 juta tu disalurkan untuk pasukan kebangsaan. Mungkin dana itu diuruskan oleh satu unit khas dalam FAM dan diketuai oleh tim Kehil dan dinaungi oleh TMJ. Jadi mereka akan diberi mandat untuk mencari jurulatih, melantik jurulatih, membentuk pasukan, cari training camp untuk uruskanlah semuanya, termasuk allowance kepada pemain dan menguruskan pasukan kebangsaan. Kerana sekarang ini pasukan kebangsaan diuruskan oleh sekumpulan unit pasukan kebangsaan. Okey. Jadi mungkin pasukan kebangsaan di FAM ini mungkin sekarang ni ada department mungkin diperkasakan dengan unsur-unsur pemasaran, unsur-unsur komersial, unsur-unsur media. Jadi ada satu tim yang saya rasa lebih profesional. Okey. Dan ini menepati aspirasi yang pernah disampaikan oleh bekas pengarah teknikal FAM Fritz Smith yang mengatakan bahawa dalam membuat satu paper SWOT analisis pasukan kebangsaan, kalau kita ingat itu adalah modal yang terkandung dalam pendrive yang TMJ bagi pada SPRM. Okey. Jadi sebenarnya ia adalah satu kertas kerja yang lengkap daripada Fritz Smith. Dia mahukan satu high performance environment, high performance culture. Tahniah JDT dah gol ketiga dah ni. High performance culture untuk pasukan kebangsaan. Okey. Jadi ini disampaikan pada 2015-2016. Jadi mungkin ini antara perkara yang boleh dilaksanakan untuk melihat bagaimana pasukan kebangsaan diuruskan secara berbeza dengan formula-formula yang sedia ada. Okey. Cuma saya punya concern ada dua. Pertama, sebelum ini kita ada bibit-bibit kejayaan di bawah Kim Panggon menerusi pelantikan yang dibuat oleh Presiden FAM. Maknanya formula-formula biasalah. Dan pasukan itu tidak diuruskan oleh CEO atau satu badan bebas. Okey? Bermakna normal. Okey? Okey. Kedua, katakan ada satu entiti berbeza yang menguruskan pasukan kebangsaan ini. Kalau berjaya, okey. Tapi kalau gagal, apakah mereka akan mengundur diri? Kerana mesti ada KPI yang jelas kerana ada menggunakan duit publik. Tepat sekali Rizal, tepat sekali. Duit publik ini harus mesti accountable lah. Ibarat khazanah dan PNB invest dalam syarikat Gigi Yusof, betul? Fashion Valley. Jadi kerana kita lihat bagaimana netizen angered. Netizens are easily angered dengan apa yang dilihat sebagai mungkin pelaburan ataupun wastage. Di saat kita sebagai mak rakyat marhain ini kemungkinan besar kalau macam Haris mungkin T15 nanti dia tak dapat subsidi minyak RON 95. Macam saya boleh. Okey. Jadi ini definasi T15 pun tak tahu lagi lah. Jadi ini benda-benda yang harus diambil kira. Dan saya percaya netizen yang berfikiran agak kritis sudah tentu mahukan yang terbaik. Bukan saja dari segi result, tapi dari segi governance, tata kelola, tadbir urus dan juga accountability. Betul. Right, terima kasih. Maaf Rizal, tapi sorry. Yeah. Tapi satu benda Rizal, maaf. Tapi itu yang merisaukan saya. Kerana duit rakyat telah pun diguna pakai. Yep. Apabila bekas Perdana Menteri, masa itu beliau Perdana Menteri lah, Datuk Seri Ismail Sabri memberikan 10 juta kepada FAM. Tiada pembentangan, tiada audit dan sebagainya. Adakah mereka benar-benar mendapat duit tersebut atau tidak? Sehingga kini kita tidak tahu. Ya, dan ini merisaukan saya kerana you can say all nice things and pretty things, tapi will all this be audited? Dan adakah kita akan tengok, the what do you call the accounting dengan terperinci? Adakah benda ini akan dibangkitkan di parlimen nanti? So yeah, these are my real concerns, but hopefully I'm proven wrong lah. Inshallah. And hopefully I would, Inshallah. So just want to thank terima kasih Amin Fuad atas soalan anda. Kami ada beberapa komen lagi yang
post oleh mungkin pendengar-pendengar kami yang malu sikit nak masuk jadi speaker. Dari Ruben Jude, someone who has power and money and the real hunger, who does not worry about the return at all. Maybe Elon Musk should be the one that we appoint. Michelle Chai says challenge is the ones asking for reformasi are the outsiders and not the stakeholders. And lastly, from Bahas Bola, Datin Anita Azrina of Petronas is my preferred candidate. Rizal, Harish, anything to add to these comments? Jude tu pernah jadi high performance manager FAM tu. Jadi dia faham lah bila bercakap mengenai prestasi tinggi sukan prestasi tinggi dan high performance environment. Dia kata apa tadi? Someone who has power and money and real hunger. Mungkin Elon Musk is the best candidate. Ya, Elon Musk. Elon Musk dia boleh bagi Tesla lah dekat player semua nanti. Tapi yalah kalau secara realistiknya okey. Macam Michelle Chai tu disebut betul. Sebagai orang pengalaman pernah kerja dekat AFC sekarang di BAM, masalahnya adalah passion tu dan the call for changes tu dibuat dari luar, bukan dari dalam. Jadi dari dalam ni mungkin dia tak nak war-warkan, takut nanti kena jadi mangsa politik. Jadi terlalu banyak percaturan tapi itulah dia bila perubahan ada calls for changes ni dibuat di luar oleh pengkritik dan oleh peminat apa semua, dari dalam tu tak sambut. Jadi itu yang susah tu. Jadi ini biasa bila mereka seolah-olah berada dalam kepompong mereka tu, itu yang susah sebenarnya. Jadi tahulah kadang-kadang kita nak mengubah attitude manusia ni is like moving mountains. Yep. Ada anything to elaborate tak? Yunus bahas bola, kenapa tak join lah, boleh cakap sikit. Dia malu pasal dia he's saving the best for the last. He's got a very interesting column yang akan kita tak kita akan terbitkan kolom dia esok kalau tak silap saya. Esok ke hari Khamis ya. Very interesting column about football culture. Tapi berbalik kepada the three people that ask questions, I'm thankful kerana mereka bertiga ni bukan calang-calang orang kan. They are all respected figures. Even Yunus pun bekas Perak FC CEO. So yeah, I mean interesting. Tapi Elon Musk tu yang best sekali ialah if Trump loses, then Elon Musk got time for us lah. Dia tak ada kerja kan. So yeah, anyway, but thank you to all three of them for their input. Okay, baik, kami dah nak. Ni Yunus nak cakap kot. Dia request. Ada request? Ada request daripada Yunus. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okay. I just want to say my preferred choice is Datin Anita Azrina lah from Petronas. Very much like Eric Thohir as well as Datuk Jogani. She's also an expert in communications. I think she's currently the director or the head of strategic comms for Petronas. She was also very pivotal with Petronas Motorsports and was very much involved in the sponsorship of or the engagement with Mercedes, Petronas and Mercedes. So I feel that she's a very good candidate, and I also want to see a female leadership in football, just like in Thailand. I think that would be an interesting addition to Malaysia. And I also feel that unlike Datuk Jogani or Khairi Jamaluddin, she doesn't have any political interest, right? So there's no baggage. there's no baggage or a risk of her, being political lah. Tapi seperti mana yang disebut dalam perbincangan kita ni, saya rasa yang paling mustahak adalah the structure lah. So I think people like Datin Anita ke atau Tan Sri Vincent Tan or anyone would be keen lah if the structure is changed in a manner. I think the privatization of Harimau Malaya, I think would be
a very good step that would encourage people from the corporate sector to join in. And I just want to congratulate JDT. Kim Panggon kalah. Thank you. That was a nice way to end it. Can always rely on Yunus for these sort of things. But Bekas yeah, I anak think bekas anak buah dia spoil lah dia punya return to Malaysia lah. okay. Yep. Baik, terima kasih Encik Yunus. Okay, kami dah nak just touching 1 hour, 1 jam kami berbincang perkara ni. Saya rasa kita boleh akhiri Twitter Space kami dengan satu lagi closing statement atau penutup kata dari host kami hari ini, bermula dengan Rizal. Bagi saya memang kita perlukan seorang figura seperti Pak Erick Thohir di Malaysia. Cuma saya tidak nampak walaupun feedback daripada Amin, cadangan daripada Yunus, apakah mereka sebenarnya dari sudut realiti ni mahu atau tidak pertama, dan suasana dan persekitaran itu membenarkan atau tidak, dan juga situasi politik. Kerana kita kena lihat bola sepak macam mana pun kena ada politik, dan persatuan macam mana pun bila once you dah masuk persatuan ada election, dia pasti ada election, ada mengundi, ada main politik lah. Termasuk kalau badan khairat kematian dekat rumah pun kalau ada pemilihan, politik. Itu politik sebenarnya. Jadi ini yang kita kena faham. Dan apabila dan Pak Erick sendiri, dia bila jadi menteri, dia pun kena main politik. Cuma politik itu, political will, pengaruh dan ada yang diiringi dengan tanggungjawab, amanah dan keikhlasan. Ini yang harus dilaksanakan. Bila kita berada di akhir-akhir zaman ini, kita nanti akan dipimpin oleh mereka yang tidak ada, sebenarnya mereka tidak layak berada di tempat itu. Jadi ini sebenarnya benda yang kita harus terima. We are resigned to that fact. Jadi apakah transformasi yang kita laungkan dari luar ini, macam apa Michelle sebut tu, tidak disambut dari pihak yang dalam itu, boleh beri tekanan supaya yang dalam tu pun terpaksa punya. Jadi itu sebenarnya pendapat saya. Right, revolusi, pemberontakan. Harish, closing statement please. Tak ada, Rizal telah kesimpulan beliau memang tepat sekali. Kerana tak guna kita bersembang kencang dan sebagainya kalau mereka di dalam buat tak tahu, buat dek, dan for them life goes on. So what's the use? Sorry, it's not what's the use. What can you do? What can you do? So what can you do? So I mean, ia berbalik kepada harapan saya adalah mereka yang kini memegang jawatan, sedarlah sikit, janganlah get out from that bubble, and cubalah at least 10% pun dah bersyukurlah kita orang if we make that change. Kalau tak, we'll be having the same conversation over and over again. This conversation is not new. So yeah, right, that's about it from me. Yeah. Right, terima kasih kepada Harish Diol dan kepada Rizal Hashim. Terima kasih kerana berkongsi pandangan dan pendapat mereka. Terima kasih juga kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami malam ini. Mungkin sambil melayan JDT yang telah menang 3-0. Goals from Arif Aiman, Oscar Ribas and Bergson. Baik, kami tutup kita punya space pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you all. Bye.